Nurfara Suhaina binti Jamaluddin, nombor metrik 267335. Nurhidayah binti Abu Bakar dengan nombor metrik 267341. Monika Buria Nasri bin Sami, nombor metrik saya 267369. Wan Syairah Anis binti Wan Kamarudin, nombor metrik 267430. Nur Juliana binti Rahim Raja, nombor metrik 268202. Kami dari kumpulan ingin membincangkan impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global. Di sini kami ingin memberi pengenalan untuk COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit pneumonia novel yang berasal dari Wuhan yang disahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 12 Januari 2020. Wabak COVID-19 telah mempengaruhi 213 negara dengan 1,524,162 kes positif yang telah disahkan dan 92,941 kematian. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus novel yang dimaksudkan seperti SARS. Bermula pada awal Disember 2019, penyakit ini merebak dengan cepat di kalangan penduduk bandar Wuhan, provinsi Hubei, China. Analisis kritikal impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global adalah menjelang pada akhir tahun 2019 dan melangkah ke tahun 2020. Prospek pertumbuhan mula menunjukkan tanda-tanda bertambah baik selepas fasa 1 perjanjian perdagangan antara Amerika Syarikat dengan Republik Rakyat China. Akibatnya, ekonomi dunia kini diunjurkan mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Sejak awal Mac 2020, prospek bahawa harga minyak dunia menjadi tidak stabil semakin nyata selepas perjanjian pengurangan pengeluaran minyak tidak dipersetujui, lantas meningkatkan lagi volatiliti pasaran. Sektor perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 sudah mengalami aliran tunai yang lebih ketat selain permintaan yang lebih perlahan. Seterusnya, kesemua perkembangan ini juga telah menjejaskan keadaan sektor pembinaan yang baru menunjukkan tanda-tanda bertambah baik. Kesan pandemik ini juga diburukkan lagi oleh keadaan penurunan harga minyak dunia sekaligus memberi kesan kepada pendapatan negara pengeluar minyak termasuk Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai peranan kerajaan Malaysia untuk mengatasi dan menguruskan isu impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global. Yang pertama, kerajaan Malaysia secara proaktif telah mengambil banyak inisiatif untuk merangsang dan meningkatkan ekonomi serta meningkatkan ekonomi di sektor swasta seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin dan rancangan bencana. Seterusnya, kerajaan juga mengambil langkah proaktif dan responsif dalam mengimbangi kelangsungan ekonomi negara dan keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan membenarkan sektor-sektor ekonomi yang kritikal termasuk sektor perubatan dan keperluan asas untuk beroperasi semenjak 18 Mac 2020. Seterusnya, langkah ini adalah untuk menjamin kelangsungan ekonomi negara bagi mengelakkan kehilangan pekerjaan yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia selain memastikan rakyat mendapat akses kepada keperluan asas dan produk kritikal sepanjang tempoh PKP. Kerajaan perlu mempergiatkan lagi pemantauan dan penguatkuasaan terhadap pematuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan langkah-langkah saringan kesihatan dilaksanakan demi kesejahteraan dan keselamatan pekerja dan pelanggan. Kerajaan perlu beri penekatan kepada industri perniagaan yang tak tergolong dalam PKS
terutamanya kepada syarikat beroperasi dalam sektor pembuatan dan perindustrian di dalam atau di luar negara. Strategi untuk mengatasi impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global. Yang pertama ialah kerajaan perlu beri perhatian untuk memastikan rakyat ada peluang pekerjaan pada masa yang sama. Kerajaan perlu menyediakan peluang latihan semula kepada mereka yang menganggur. Nombor dua ialah kerajaan perlu kena ada objektif lah untuk matlamat jangka masa pendek, jangka masa panjang dan juga yang sederhana. Kerajaan mesti tahu melaraskan pelan ini jika terdapat perubahan kepada keadaan semasa dan bagaimana cara untuk berhubung dengan rakyat di bawah untuk memberitahu mereka apa yang sedang dilakukan. Selanjutnya, kerajaan harus membuat keputusan besar sama ada untuk meminjam lebih banyak atau memperluas defisit atau melaksanakan program secara sedikit. Sebagai kesimpulan, dari sudut pandangan yang lazim, tahun 2020 akan menjadi bencana sepenuhnya. Ekspor negara akan mengalami kemerosotan, pengangguran akan mencapai tahap tertinggi dan KDNK kita akan mengecut. Malaysia harus memikirkan bagaimana model ekonomi sedia ada akan dipengaruhi oleh gejala COVID-19 dan bagaimana untuk mencegah, memperbaiki dan bergerak maju ke hadapan. Sehingga kini, kerajaan Malaysia meletakkan pertumbuhan KDNK sebagai objektif utama dalam pengurusan ekonomi. Sekiranya objektif ini dituruti secara membuta tuli, dalam keadaan sekarang, kerajaan tiada pilihan selain menebus kerugian di sektor swasta dengan menambahkan perbelanjaan sendiri. Oleh itu, kita mesti bersatu padu dan berganding bahu untuk mengharungi masa yang mencabar ini. Kita perlu membantu satu sama lain, lebih lagi golongan yang sangat memerlukan dan mudah terdedah.